Salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya harap kawan sentiasa sehat seperti biasa ya. Pencerahan saya kenaan isu politik negara kita ini, yang mana kita lihat mereka sekarang ni meludah ke langit, jatuh ke muka mereka sendiri. Kenapa saya berkata begitu? Karena kita lihat di awal langkah Saraton, mereka begitu gembira untuk merampas kuasa daripada kerajaan PH. Tetapi kita lihat hari ini UMNO pun dah bercakaran dengan PAS, dan PAS pula mengatakan dia menyokong kerajaan yang ada, yaitu kerajaan PN. Jadi dulu mereka beria-ia untuk menjatuhkan PH dengan cara seperti mana yang kita selalu dengar, tebuk atap, pintu belakang, pengkhianatan. Ini semuanya yang mereka telah lakukan, dan begitu juga dengan kata-kata yang melompat. Jadi apa yang mereka lakukan ini bukan kerana mandat rakyat, dan inilah hasilnya. Seperti mana yang semua orang lain perkatakan. Dan kita boleh nilai bahawa pemimpin yang ada di kerajaan yang ada hari ini, yang menumpang kerajaan yang ada hari ini adalah untuk tembolok mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Dan mereka juga tidak mampu untuk melahirkan anak-anak muda ke dalam parti politik mereka. Kita lihat anak-anak muda yang ada dalam politik mereka, yang menjadi juru cakap mereka, yang menjadi blogger mereka, ini adalah macai-macai yang kalah pilihan raya. Ini adalah pencari makan dalam parti mereka saja pada pandangan saya lah. Tidak seperti parti Amanah, DAP, PKR. Mereka mempunyai pemimpin anak muda yang betul-betul solid, yang menjadi adun, yang menjadi ahli parlimen. Tetapi mereka ini anak muda di parti sebelah sana, mereka tidak dapat lahirkan seperti orang-orang yang ada dalam komponen PH ini tadi. Dan kita lihat anak-anak muda lebih cenderung kepada parti PH. Jadi hari ini keegoan mereka ini tadi, keegoan yang kita lihat daripada pimpinan UMNO ataupun macai-macai UMNO ini tadi, menjual anu DAP ini tadi, memakan sendiri. Sebab itu saya berkata bahawa mereka ludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Mereka tidak membuat satu analisa ataupun tidak pernah membaca sejarah bahawa UMNO itu kekuatannya tidak pernah sendiri. Jarang kita lihat parti-parti politik di dunia ini sekalipun boleh menang dengan satu komponen parti saja. Jadi UMNO itu kekuatannya adalah dulu di Barisan Nasional. Ramai orang sudah lupa bahawa sebelum ini mereka kuat adalah disebabkan lawan politik mereka adalah satu parti, dan mereka tidak mempunyai satu kumpulan seperti mana yang ada hari ini, yaitu PH. Tetapi apa yang berlaku di PRU ke-14 ini adalah mengajar kepada Malaysia, politik Malaysia, bahawa parti politik di Malaysia ini sudah tidak seperti mana mereka menang di PRU ke-13. Hari ini PKR, DAP dan Amanah, mereka mempunyai satu komponen, yaitu PH, yang untuk mereka gunakan sebagai platform untuk melawan gabungan politik mereka yang lain. Jadi kekuatan itu sudah jelas ada. Kalau dulu UMNO menggunakan logo Barisan Nasional, yang mereka lawan adalah DAP, PKR, parti-parti gabungan lain waktu itu. Jadi mereka boleh menang kerana parti yang ada mereka lawan ini tadi tidak ada gabungan waktu itu. Walaupun waktu itu Pakatan Rakyat cuba mereka lakukan, tetapi pada saya dia belum terdaftar dengan sah sebagaimana PH hari ini. Jadi hari ini kekuatan itu betul-betul maksimum ada pada PH, dan UMNO sudah tidak mempunyai kekuatan, ditambah lagi MCA, MIC, gerakan, semua dah hancur. Jadi mereka masih bermimpi, dibuai mimpi indah, dan mereka menggunakan slogan yang no annual, no DAP ini tadi. Mereka sudah tersilap besar, kerana
dengan keadaan negara kita yang ada hari ini, anak-anak muda hari ini, mereka lebih melihat kepada sisi demokrasi, keharmonian negara ini, dan ketulusan. Dan banyak anak muda tidak minat dengan isu-isu rasuah, isu-isu penyelewengan. Tetapi apa yang berlaku kita lihat hari ini, benda ini berlaku kepada sebahagian daripada orang-orang politik lama kita yang masih ada dalam kerjaan yang ada hari ini. Dan kita lihat corak-corak kita punya pentadbiran negara hari ini begitu lemah. Ini rakyat menilai anak-anak muda hari ini mungkin karena itu kita lihat undi 18 ini kenapa jadinya seperti ini. Mungkin hal-hal ini dikaji oleh mereka. Karena anak muda kita lihat banyak yang ingin melihat politik ini adalah pergi kepada PIHES. Jadi ini mungkin ketakutan kepada mereka. Dan kita harus lihat juga apa yang orang UMNO ini perkatakan selalu. No DP ini tadi. Blogger mereka, macai-macai mereka apa semua pun, termasuk pemimpin mereka pun berharap dengan parti gabungan yang ada di Sarawak. Tetapi hari ini kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin turun ke Kuching. GPS ini seperti lalang. Mana yang menang dia akan sokong. Yang penting pada mereka, mereka dapat menjadi kerajaan, mentadbir kerajaan negeri Sarawak. Dulu berapa puluh tahun Barisan Nasional menang, dia bergabung dengan Barisan Nasional waktu menang. Jatuhnya Barisan Nasional bergabung dengan PIHES. Jatuhnya PIHES masuk pula ke PM. Jadi ini dia punya harapan daripada UMNO untuk nak mendapat sokongan daripada GPS untuk mereka nak ini mendapatkan kekuatan. PAS kita tak tahu, PAS ni pun tingtong. Dan kita harus ingat juga UMNO tidak seperti PKR, UMNO tidak seperti DAP. Kekuatan mereka yang mereka agung-agungkan tidak sampai pun dekat Sarawak. Tiada UMNO di Sarawak, tak boleh masuk. Harus ingat, yang ada di Sarawak PKR, DAP. Sehebat itu UMNO pun sampai Sarawak tak boleh masuk. Ini kita harus lihatlah. Ini mungkin kesilapan mereka dahulu kerana terlalu percaya dengan apa yang GPS mainkan. Mereka pun terkena jugalah, getah dengan GPS. Senang bahasa kampungnya, terkena kencing. Jadi inilah hakikatnya. Cuma apa yang saya tidak minat dengan GPS ini tadi, kerana saya sebagai anak Borneo, di isu MA63 ini banyak orang petikaikan isu itu. Bila dekat pilihan raya mereka mainkan, bila habis pilihan raya senyap lagi. Jadi ini pada saya sangat mendukacitakan saya lah sebagai anak Borneo, karena dia tidak bolehlah mempermainkan rakyat Sarawak sebagai medan mereka untuk mendapat undi kerana MA63 ini. Karena itu adalah hak Sabah Sarawak untuk bergabung dalam Malaysia. Itu hak, itu penting untuk membangunkan negeri Sarawak ataupun negeri Sabah. Jadi ini yang saya tidak berapa suka dengan politik GPS ini. Jika mereka buat sesuatu yang betul, walaupun kita tahu banyaklah elit-elit politik yang itu hak mereka lah, mereka pandai-pandai, tetapi untuk mereka membangunkan negeri Sarawak sebagai sebuah negeri yang maju, itu harapan saya. Jadi daripada sisi UMNO, PAS nak mengejek parti PIHES ini, lebih baik mereka sedar dulu. Kita lihat PAS bertanding berapa banyak, 100 lebih kursi, menang berapa, hilang banyak deposit juga. Jadi kita lihat PIHES, kita lihat parti yang ada dalam PIHES ini, amanah yang setahun jagung sudah hampir-hampir menyamai parti PAS. Jadi lebih baik mereka memperkuatkan parti mereka, tidak perlu mereka membuat slogan ataupun menjatuhkan pemimpin-pemimpin PIHES,
terutamanya pemimpin utama seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, karena mereka melakukan hal seperti itu menambahkan lagi kebencian rakyat kepada mereka. Bukan rakyat benci kepada mereka yang menanamkan slogan ini tadi, tapi rakyat akan bertambah benci kepada parti mereka. Seperti mana kita lihat, semakin hari kita lihat banyak dia punya macai yang post tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti inilah, DAP ini macam-macam lah, disebut sebagai binatang. Ini hanyalah parti yang mereka sendiri tidak paham bahawa parti itu diluluskan ROS mengikuti syarat. Dan yang mereka nak mainkan isu DAP itu adalah bukan DAP-nya, tapi adalah isu kaum. Jadi ini tidak baik. Jadi mereka juga seolah-olah tidak isu parti kaum. Seperti PAS. Jelas-jelas mereka parti kepada keagamaan. UMNO pula jelas-jelas parti kepada perkauman. Jadi lebih baik mereka perkuatkan parti mereka dengan cara yang lebih baik, lebih ke arah anak muda ingin bergabung dengan parti mereka, daripada mereka mengganggu ataupun mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah memburukkan pemimpin daripada PH ataupun memburukkan parti orang lain. Mereka cerminkan diri mereka sendiri, cerminkan parti mereka sendiri demi kepentingan kita sebagai orang politik ataupun berpolitik dengan cara yang baik. Sepatutnya ini yang berlaku, dan kita lihat macai-macai mereka di laman sosial. Kerjanya apa? Memaki hamun saja. Jadi pada saya, inikah orang-orang muda yang hendak ke politik? Jadi sepatutnya mereka menerapkan sesuatu isu yang lebih baik. Jadi mereka patutnya juga menaikkan pemimpin mereka, menceritakan tentang pemimpin mereka. Seperti saya cerita kenapa kita harus bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti itu sepatutnya. Ini yang sepatutnya mereka terapkan. Tapi yang mereka terapkan kepada orang, pemimpin lain, mereka coba tanamkan kebencian kepada parti atau pemimpin lain. Tetapi orang akan mencari apa yang mereka perkatakan ini tadi. Bila orang mencari, orang tidak menjumpai apa yang kamu perkatakan, orang akan kata fitnah. Bila orang pikir itu fitnah, orang tidak akan terus mempercayai dengan bulat-bulat, tetapi orang akan membuat satu semakan, dan berakhir orang akan ikut parti yang kamu comah ini tadi. Inilah yang berlaku. Kalau kita nak mengatakan bahawa PH ini tidak bagus dan PKR ini tidak bagus, kenapa kita lihat semakin hari berduyun-duyun orang-orang seperti artis ingin bergabung? Dan orang-orang cerdik pandai banyak masuk ke dalam PKR, masuk ke dalam DAP, pergi ke mana? Bukan cokia-cokia. Jadi ini mereka perlu lihat sebagai anak muda, sebagai rakyat Malaysia. Kita harus nilai siapa yang membuat statement, siapa yang membuat post di laman sosial. Kita tengok, adakah mereka ini hanya cyber trooper ataupun mereka ini pemimpin. Kalau mereka hanya cyber trooper, ini adalah macai-macai. Itu yang seperti mana yang banyak teman-teman saya perkatakan, itulah geng-geng Jekom. Jadi kita harus fikir dan nilai. Sebagai rakyat, kita harus ke depan. Dan apa yang berlaku hari ini, kita tahu bahawa hutang negara kita ini makin meningkat. Ditambah lagi dengan pandemik yang ada hari ini. Kalau kita tidak mempunyai hala tuju yang baik untuk negara kita, sebagai anak muda, kita ini adalah pelapis untuk memimpin negara kita. Dan kita ini juga pelapis yang untuk menjaga negara kita ini di waktu akan datang. Bukan mereka yang ada hari ini. Mereka yang ada hari ini adalah sebagai pemimpin untuk membimbing kita naik. Kan negara kita ini maju. Tapi kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak mempunyai kaliber, tidak mempunyai jiwa untuk membangunkan negara, hanya untuk kepentingan politik mereka semata-mata, kita punya negara akan terbantut.
Dan bila negara kita nak terbantut, negara lain akan maju dulu. Dan bila negara lain maju, kita akan menjadi pelarian. Bukan pelarian karena peperangan. Kita akan menjadi pelarian daripada negara sendiri, nak bekerja ke negara orang, maksud saya nih. Adakah kita mau seperti itu? Tapi ini akan berlaku kalau kawan-kawan tidak percaya apa yang saya cakap. Mungkin dalam 15 tahun, 10 tahun lagi, kalau kita tidak ada perubahan, mungkin kita akan pergi kerja di Indonesia, mungkin kita akan pergi kerja ke Vietnam, mungkin kita akan pergi kerja ke Filipina. Karena peluang pekerjaan di negara kita ini tidak ada. Ini hakikat yang kita perlu terima. Hari ini pun kita lihat anak Malaysia beratus ribu, mungkin jutaan, masuk ke dalam ke negara Singapura untuk mencari kerja, mendapat pendapatan yang lebih. Jadi kita kena tepuk dada, tanya hati kita masing-masing, apa yang kita mahu sebagai anak muda untuk berkecimpung dalam politik ini. Jika kita berkecimpung dalam politik ini tanpa perjuangan, dan yang kita nak adalah hanya kita nak ceritakan isu agama, nak ceritakan isu kaum kita, maka negara kita ini tidak akan membangun, dan negara kita ini akan mandul kita punya pembangunan. Ini hakikat. Oke, so sekian dulu pencerahan daripada saya, dan saya harap pencerahan saya ini bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Oke, thank you.